العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسواتنا محمدا الصديق الأمين وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا أيها الإخوة اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, pertama-tamanya berterusan kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keyakinan serta kesedaran segala kelebihan dan keutamaan adalah merupakan kurniaan daripada Allah taala, rahmat dan nikmat-Nya. Dan yakin dan sedar kita bahawa hanya dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah kita akan mampu untuk terus hidup dalam keadaan mulia dalam kehidupan yang sementara di dunia ini dan insya-Allah kembali kepada pertemuan dengan Tuhan kita dalam keadaan diredai-Nya dan insya-Allah akhirnya diganjarkan kepada kita apa yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan di dunia ini, iaitu untuk menjadi ahli syurga yang hidup bahagia di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan kalau itu mestilah kita laksanakan dengan kita memelihara rahmat dan nikmat itu agar ianya berkekalan di dalam kehidupan ini dengan kita sentiasa membenarkan lafaz syukur kita serta pada masa yang sama menghidupkan sifat syukur itu, iaitu kita sentiasa taat kepada perintah-perintah yang ada dalam agama kita seperti mana yang dibawa oleh Rasulnya yang benar lagi mulia, Nabi yang amat kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan tuan-tuan, ya ada. Tetapi yang akan memberikan kita kemuliaan perbuatan. Ya, tapi kita harap dan kita benar-benar yakin bahawa ucapan-ucapan ini lahir daripada hati-hati yang mulia. Kerana hati yang mulia akibat daripadanya perbuatan yang mulia. Itu mesti kita fahami. Tak ada orang yang perbuatan dia tu buruk tiba-tiba dia claim hati dia mulia. Tak jadi. Sebab apa juga yang keluar daripada hati itu tuan-tuan diterjemahkan dalam amal perbuatan kita. Jadi Islam yang kita kata nak memelihara rahmat dan nikmat tadi, hendaklah kita terima guna pakai seluruh apa yang telah didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya, ya. Maka dalam perintah yang baru kita baca dalam mukadimah tuan-tuan, surah apa ni? Al-Baqarah ayatnya ke berapa ni? Ayatnya ke 208, ya, 208. Allah Subhanahu wa taala memberi perintah, tuan-tuan, perintah yang akan memuliakan kita, peringatan, nasihat, kotlah. Tapi kalau kita yakin Allah itu Tuhan, maka segala yang disampaikan kepada kita, ya, maka itu adalah perintah. Ya, perintah yang memungkinkan kita menjadi manusia yang hidup dalam keadaan mulia, tuan-tuan. Apa dia? Disebut ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Beriman ni iaitu beriman kepada Allah Taala, bermula pada itu. Ya, sebab iman ni dia macam-macam tingkatan ada. Tapi kita tak faham, tuan-tuan. Sebab kita duk ingat iman tu, kita pun ngaji rukun iman 6 tu, kan.
Rupanya tuan-tuan, bila kita ngaji hadis-hadis yang banyak tuan-tuan, termasuk di situ dalam Bukhari disebut 60 tingkatan iman misalnya lah. Bermula tingkatan yang paling tinggi ialah tu la ilaha illallah. Kemudian yang paling rendah dia kata tengok ada halangan di jalan umum, laluan umum, maka dia ubah halangan itu. Itu juga tingkatan iman. Tapi iman yang paling rendah di dalam hadis yang disampaikan berikut dalam Imam Bukhari, ada juga di sana dia kata malu juga sebahagian beriman. Ya nak, bila malu, perbuatan kita akan menzohirkan tanda malu kita. Hari ini banyak yang kita lihat macam tak malu-malu. Ya nak, hidup manusia ni tuan-tuan. Seperti tidak ada lagi perasaan malu dalam kehidupan manusia. Ya dah. Termasuklah kehidupan lelaki dan perempuan tuan-tuan. Bila mereka bersama dalam satu kumpulan, sepatutnya ada sifat malu. Sebab dia salah sebahagian daripada iman. Maka bila ada sifat malu, maka ada adab dan juga batasan. Biar ni tak ada tuan-tuan. Pasal apa? Sebab hati-hati. Benda tu. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang iman-iman ini daripada hati. Apa di hati tuan-tuan? Contoh kita ambil lagi. Ini dah kebersihan. Kita dengar orang duk cakap di negeri-negeri Eropah, di negeri Jepun, bilik air dia boleh tidur. Punya bersihnya tuan-tuan. Kita tuan-tuan, bukan kata ni, masjid pun kadang-kadang bilik air dia tak dijaga. Baru ni saya pergi satu tempat tu, baru 6 bulan je masjid tu. Bukan main lagi berebut nak jadi dalam kasa. Tapi bila saya pergi kuliah bulanan kan, pergi 12 bilik air, 10 bilik air, pintu pun dah terkopok. Pasal apa? Pasal apa orang kafir boleh jaga benda kebersihan? Pasal apa kita mulut bersih-bersih tapi payah nak jaga? Sebab dia mesti hidup di hati, bukan di mulut. Maka di Jepun tu atau di negara barat, dia ajar tu sampaikan kebersihan yang mereka tanam tu hidup di hati. Sehingga apa? Hidup di hati diterjemahkan dalam perbuatan. Dia pantang tengok sampah, dia ambil sampah, dia buang dalam tong sampah. Sebab dia hidup di hati. Kita hidup di mulut. Bukan main lagi kita kata kebersihan itu ada sebahagian beriman. Lepas ambil wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'al minal mutatahhirin. Bukan main lagi tuan. Tapi mulut je. Tengok sampah, mampu engkau lah. Bukan saja tengok sampah mampu, kita pula tengok kiri kanan, orang tak nampak, kita buang sampah. Sebab hati. Hati diterjemahkan dalam perbuatan. Itu sebab bermula sesuatu itu tuan-tuan, musuh ni dia tengok. Kita tak tengok. Kita mengaji, tapi kita tak kaji. Orang tuan-tuan, musuh ni macam mana dia nak melemahkan Islam? Maka dia kaji. Dia kaji pula. Dia kaji dan mengaji benda yang sepatutnya kita yang mengaji dan kaji, iaitu sumber Allah Ta'ala, sumber Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tahu nak lemahkan orang Islam, kena rujuk balik pada Al-Quran, kena rujuk balik pada hadis dan ambil kekuatan daripadanya, tetapi diterbalikkan. Maka dia dapati di situ bahawa apabila disebut-sebut, apabila diingat-ingat sesuatu perkara itu secara berterusan, perkara itu akan hidup di hati. Kalau benda yang baik, maka dicerita bersih. Hari-hari dicerita tentang kebersihan. Hari-hari disebut tentang kebersihan. Akhirnya hari-hari yang disebut tentang kebersihan dicerita, maka kebersihan itu duduk di hati, sehingga akhirnya dia tak boleh tengok kekotoran kecuali dia nak bersihkannya. Mana? Pasal dia hidup di hati. Maka musuh pula bukan sekadar untuk diri sendiri, tapi untuk melemahkan umat Islam, maka dia cerita pula benda-benda yang bersalahan dengan agama kita. Patutnya kita sebut benda agama, hari-hari sebut benda agama, benda agama yang berkaitan dengan kehidupan suami isteri. Sepatutnya dihidupkan kasih sayang. Kadang-kadang kita gunakan suami isteri pada permulaan perkahwinan mereka, betul ke tidak berkasih sayang? Betul. Kasih sayang mereka itu benar ke tidak? Benar. Tapi kenapa lepas 5 tahun, 10 tahun bercerai? Pasal apa dia jadi lagu tu? Sebab tak hidup. Mana? Kasih sayang tadi perlu disuburkan supaya dia hidup sepanjang kehidupan di dunia ini dan akhirnya berkekalan mereka di akhirat dalam syurga. Syarat dia mesti hidup. Hidup tu perlu disuburkan. Bagaimana nak buat? Itu yang kata tadi. Mereka kaji, mereka kata dihidup-hidupkan benda itu dengan menyebut-nyebut dan sentiasa memperkatakan tentang benda itu. Tapi kita mana ada di rumah je tuan-tuan, bukan main act lagi kita tunjuk kasih sayang pada isteri kita. Keluar rumah habis. Keluar rumah je habis, perempuan lain semua kita tengok cantik, tengok perempuan tu lawa, perempuan tu baik, habis semua perempuan lekat di hati. Lama-lama tak ada space untuk isteri tuan-tuan. Balik rumah lepas 5 tahun
cerai. Sebab sudah diganti dengan perempuan-perempuan yang selain pada namanya isteri. Mana? Pasal disebut-sebut benda wanita lain. Sepatutnya di mana saja dia berada, disebut-sebut nama isteri dia, disebut-sebut kebaikan isteri dia, disebut-sebut dan dikenang-kenang kemuliaan isteri dia. Akhirnya isterinya hidup di hati. Akhirnya di mana saja dia berada dan sampailah ke akhir hayat, benda itu subur, benda itu hidup, tak mungkin akan berlaku perceraian. Ya, bila berkasih sayang tuan-tuan, bila laku ya sedikit kesilapan, dia tak pandang. Sebab kasih sayang tadi dia ada, dia bertoleransi, dia melupakan. Tapi hari ni tak kan. Akhirnya bila balik rumah tengok isteri dia macam dia tak kenal pula dah. Ya dah. Sebab benda tu tak hidup tuan-tuan. Persoalannya adakah permulaan mereka menikah itu tidak benar? Benar. Begitu juga ya ayyuhallazina amanu, hai kamu orang beriman. Benar ke tak benar iman kita? Benar. Tetapi kenapa kamu tidak mau mematuhi perintah Allah? Sebab iman itu tak hidup. Ada. Jadi musuh kaji, musuh dapat jalan. Ya tak? Disebut, diingat-ingatkan perkara itu secara berterusan, maka benda itu akan hidup di hati. Kita umat Islam, ada tak di sana perintah untuk kita sentiasa menyebut-nyebut dan mengingat-ingatkan sesuatu itu agar ianya kekal? Mana? Ada ke tak ada? Ada. Pasal kita ngaji, kita tak kaji. Mereka ambil daripada kebenaran Islam, tapi mereka selewengkan. Ya tak? Daripada disebut Islam itu sebagai suatu agama yang benar, disebut selain dari Islam, maka disebut hari-hari, diingatkan hari-hari. Akhirnya kita umat Islam mula percaya yang bukan Islam tadi sesuatu yang benar. Akhirnya kita yang Islam tadi yang tak disebut mula rasa takut. Cuba tengok Allah Ta'ala tuan-tuan, dia yang cipta manusia, maka dia tahu fitrah. Tapi musuh ambil. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, uzkurullaha zikran katsira. Ingat dan sebut-sebutlah nama Allah sentiasa. Apa? Untuk apa? Untuk menghidupkan Allah di dalam hati kita. Kita dah percaya, kita dah yakin, tetapi kadang-kadang keluar je daripada tempat ini, kita mula hilang keyakinan. Sebab apa? Sebab tak hidup. Maka kerana itulah Allah yang mencipta manusia tadi, maka dia kata, hei kamu orang beriman, maka sentiasalah kamu ingat Allah. Bila kamu ingat Allah sepanjang masa keimanan kamu itu akan hidup. Sebab ingat-ingat ini dia bermula. Mana boleh dia kata, ingat isteri sedangkan dia belum berkahwin? Ya, tak boleh. Ya tak? Pergi jumpa orang India ke orang Hindu atau bukan Islam, tuan, Maniam, Acong, ingat Allah. Tak boleh. Ya tak? Sebab dia akan beriman. Jadi zikir ni, ingat ini dia bermula. Bila zikrullah bermula pada zikrullah, mesti orang tu beriman Allah tiada Tuhan melainkan dia. Baru boleh ingat. Jadi bila kita dah beriman Allah itu Tuhan, benar padanya, maka untuk menghidupkan keimanan tadi, maka Allah kata uzkurullaha zikran katsira. Maka ingatlah Allah sepanjang masa. Bukan lepas solat je. Ya tak? Bukan ketika solat, tapi sepanjang masa. Sebab mengingati Allah, menghidupkan Allah. Dan bila Allah hidup di hati, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Diterjemahkan dalam perbuatan, dia akan jadi hamba yang sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Jadi hari ini kita nak baca apa? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu Islam semuanya. Ya tak? Pasal Islam tu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku dah sempurnakan Islam bagi kamu. Maka dengan sebab dah sempurna, Allah kata kamu orang beriman pada Allah Ta'ala, maka Islam yang kamu terima tadi, terimalah sepenuh-penuhnya. Mana? Pasal apa kita Islam? Sebab kami beriman. Apa kaitan beriman dengan Islam? Sebab bila kami beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah kata inna dina indallahi Islam. Kalau kamu beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah kata sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala ialah Islam. Kamu beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Wa raditu lakumul Islam madina. Kalau kamu beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan dia, maka Allah kata apa? Aku hanya redha Islam sebagai jalan hidup kamu. Ada yang kata Islam kerana keturunan. Ini jadi masalah. Kalau kamu orang yang beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Kalau kamu beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, kamu cari agama yang selain berislam, aku tak terima daripada kamu. Benar? Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu beriman, maka kerja buat kamu udkhulu fis silmi kafah.
Senang tak? Senang kan? Ya dah. Kalau dia kata nak pilih itu, nak pilih ini, dah dia kata semuanya. Ya dah. Jadi senang lah. Ya dah. Kalau datang buah tu kan, buah tu dia kata tiba-tiba nak pilih yang mana baik, yang busuk buang. Berat kan tak? Pasal nak pilih busuk-busuk tu dah. Ini Islam tak ada. Datang buah satu tanda tu, ambil semuanya. Tapi jadi masalah ni pasal apa? Pasal masalahnya kita tak perhatikan ayat yang kemudian daripada itu. Sebab kita ngaji, tapi kita tak kaji. Kita tak kaji supaya benda yang kita faham tadi mendatangkan manfaat. Benda yang kita buat itu mendatangkan kekuatan. Kita tak kaji. Solat, ya tak? Kita tak kaji. Tujuannya untuk apa? Dan apabila kita kaji, tujuan itu dapat dicapai kerana kita dah memahaminya. Kita bukan tak tahu solat tu dalam keadaan dalam Quran sendiri. Ya, Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin. Nah, kita tahu tu kan solat tapi neraka wail. Jadi kita kena cari jalan supaya kita tidak mahu jadi orang yang solat tapi rugi. Nabi kata man lam tanhau salatu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallah illa bughda. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran aqimis solat inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu asal. Tapi kemudian daripada itu Nabi kata, ya, kalau kamu solat, tapi solat kamu tidak mencegah daripada fahsyak munkar. Kerana asal dijadikan solat tadi, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tanha anil fahsyak wal munkar. Tapi kalau tidak mencegah daripada fahsyak munkar, kamu solat kamu tak dapat apa kelebihan pun di sisi Allah Ta'ala, kecuali bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Nah, ini membuatkan kita yang berakal, yang mahu kemuliaan, dia buat apa? Dia kaji. Dia bukan sekadar mengaji, dia kaji. Dan bila dia kaji, dia dapat jawapan daripada kajian dia, maka dia pun mengimplementasikan apa jawapan dia sehingga dia jadi orangnya mulia dan berjaya. Ini benda dia. Apa yang Allah Ta'ala beri peringatan di sini? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kamu Islam semuanya, tapi di sana ada apa? Ada gangguan syaitan. Enak. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan yang akan menarik kamu sedikit demi sedikit daripada kesumulan Islam. Yang asalnya perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman macam kita ni cukup mudah. Islam semuanya. Tapi di sana syaitan yang bertekad dan berazam untuk melaksanakan kerja jahat dia untuk menarik manusia daripada kemuliaan. Berjaya ke tak berjaya hari ni? Tengok sendiri, kita tak ada. Pergi tanya tuan-tuan. Yang kata mendedahkan aurat tu, pasal apa? Ikut iman ke itu syaitan? Ya dah. Ikut Islam sepenuhnya, dia akan menjaga aurat. Tapi mendedahkan aurat, mana ikut syaitan? Ada tak Allah Ta'ala perintah jangan ikut syaitan? Ada. Dalam surah Yasin ada dah. Alam ahada ilaikum ya bani Adam. Ya. Allah ta'budas syaitan. Apakah aku tidak memerintahkan pada kamu ya bani Adam, anak-anak Adam sekalian, untuk tidak menyembah syaitan? Ada. Ni ayat dia tuan-tuan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum, sesungguh dia syaitan itu, memang dia itu kerja dia tak ada lain tak ada bukan bagi kamu orang beriman, musuh kamunya nyata. Nah, kita sibuk cari musuh yang tersembunyi tuan-tuan. Dah. Rupanya musuh yang nyata itu kita tak peduli. Apa dia? Syaitan. Tapi pasal tak kaji, maka kita terikut syaitan. Sebab syaitan ni main ke mana? Tuan-tuan, hari ni ayat yang saya baca ni sebetulnya ayat tu je lah. Ayat apa? 208 ya dah. Ayat ni cukup mudah. Kamu orang beriman, kita dalam surau ni, ni ada Islam semuanya. Ya dah, tak ada boleh pilih-pilih. Islam semuanya, cukup mudah. Tapi kita tak mau nanti keluar dari surau ni. Mana boleh dah Islam ni. Kalau buat Islam tak maju lah kita apa semua dah. Jadi ini benda dia. Ya nak, supaya jangan diganggu. Ya nak, kita ni datang di sini ni kerana nak keluar daripada sini dalam keadaan lebih baik daripada sebelum kita datang di sini. Itu benda dia. Ya nak, jangan kita tiba-tiba kita seperti asal. Ya nak, dan dia tak akan jadi seperti asal. Kalau kita tak berubah kepada kebaikan, kita akan jadi lebih buruk daripada asal. Ini tuan-tuan. Ini yang kita perlu jaga-jaga. Jadi di sana syaitan-syaitan ni, kita pun tanya dia duduk main kat mana? Sebab Allah Ta'ala bagi kita akal, untuk apa tujuan dia? Asal kita cakap sesuatunya, afala ta'qilun? Apakah kamu tak berakal? Pertama, la'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir.
la'allahum yarji'un, supaya kamu kembali kepada Allah. Tu kan? Jangan kita duduk ngangguk. Dah. Fikir dah apa dah. Lama ya dah kita pun tak nampak kebenaran, akhirnya kita tak bertaubat dan kembali kepada kebenaran, akhirnya kita tak kembali kepada Allah Taala. Alangkah sia-sianya kehidupan kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi setelah Allah beri kita kekuatan untuk duduk mengaji seperti tuan-tuan. Nah, pasal mengaji ni tuan-tuan, ni ada. Bukan senang. Ya tak? Pasal apa saya kata tak senang? Pergi tanya yang tak ngaji tu. Pasal pada dia orang tak senang lah. Pada tuan-tuan, apa tak senang Ustaz? Senang ya. Sebab apa senang? Sebab tuan-tuan dapat datang. Allah beri tuan-tuan kekuatan sehingga tuan-tuan boleh duduk di sini. Ya tak? Jadi pada tuan-tuan senang sebab Allah telah memberi rahmat. Saya kata susah tu sebab apa? Saya rujuk pada orang yang tak datang ngaji. Pergi tanya dia, senang ke susah? Susah. Ya tak? Pergi tanya dia. Ya tak? Pasal apa susah sangat ni? Ya tak? Syaitan lah. Nah, hari ni kita ngaji, besok tak ngaji. Apa masalah dia? Syaitan lah. Dia kata apa? Kamu semalam dah mengaji, takkan hari ni mengaji? Rest lah sehari. Syaitan lah. 5 hari dah kamu ngaji, takkan tak boleh 1 hari rehat? Kita pun kata ya tak ya juga. Maka apa salahnya rehat? 5 hari dah mengaji. Masuk hari kedua, Allah baru sehari. Masuk 2 hari, masih lagi menang mengaji 5 hari. Penyudahnya, ya tak sama. 5 hari mengaji, 5 hari tak ngaji. Penyudahnya, itulah 5 hari kita ngaji. Lepas tu tak ngaji. Ni syaitan tuan-tuan. Sikit-sikit dia bawa. Cuma syaitan tadi, dia pengaruhi apa? Tuan-tuan? Sekali lagi, kita tengok Al-Quran. Allah bagi peringatan. Ya tak? Udkhulu fi silmi kafah. Islam semuanya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Mudahnya bagi kita. Ambillah Islam semuanya, syaitan tak boleh kacau dah. Tapi di sana Allah Ta'ala kata, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amr fattabi'ha. Lagi sekali mudahnya. Kemudian kami utuskan engkau Muhammad bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syari'atin minal amr, peraturan tentang urusan hidup kamu. Itulah dia kata Islam. Inilah syari'atin minal amr, urusan dan peraturan tentang urusan kehidupan kamu yang syari'atin minal amr ini sempurna. Bermula datangnya daripada Allah, sifatnya maha sempurna. Apa datang daripada Allah yang maha sempurna tadi, semuanya sempurna. Ciptaannya sempurna, ilmunya sempurna, agamanya sempurna, perjalanan alam bumi ini semua sempurna. Sebab bermula Allah Ta'ala, dia maha sempurna. Itu tauhid asma' wa sifat yang terrangkum dalam tauhid rububiyah. Tak ada tauhid rububiyah dirangkumkan dengan asma' wa sifat, uluhiyah takkan jadi. Uluhiyah itu apa? Penyembahan, iaitu udkhulu fi silmi kafah. Itu penyembahan lah tu. Ya tak? Penyembahan itu mematuhi perintah Allah. Allah kata Islam semuanya. Kita kata tak boleh sebab masyarakat majmuk. Pula dah. Ya dah. Okeylah, kita lebih terror daripada Allah Ta'ala. Sedangkan kita kata Allah Ta'ala itu maha sempurna. Kalau Allah maha sempurna, maka sempurnalah penciptaan makhluk. Tak kira masyarakat majmuk ke, nyamuk ke, itu kira Allah yang cipta. Bila Allah yang cipta, maha sempurnanya Allah Ta'ala yang maha bijaksana, maka bila Allah datangkan peraturan itu juga adalah sempurna untuk semua makhluk dia. Ini cerita tuan-tuan, cerita tentang kekuatan dalam. Bermulanya kemuliaan di dalam perbuatan, dia bermula di hati. Kemuliaan di hati. Jadi mudah sangat nak mulia di dalam kehidupan. Bila nak mulia dalam kehidupan, mana dalam perbuatan, maka muliakanlah hati masing-masing. Dan bermula mulia hati itu, dia bermula dengan kalimat tauhid, syahadah kita menjadi saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Lagipun kita yang kata kita yang pilih Islam. Kita percaya kalau ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, hancur dah alam langit dan bumi. Hancur, kita kata. Kalau ada lain daripada Tuhan, kalau ada 2-3 Tuhan, bayangkan tengah berebut ni tuan-tuan, tengah berebut. Aku nak naikkan bulan, aku nak naik berebut tuan-tuan. Lama hancur dia. Tapi tak berlaku begitu. Sebab bukti Tuhan itu hanya satu, Allah. Kalau kita yakin Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia, maka kita juga wajib yakin daripada Allah yang Esa tadi hanya ada satu sistem. Tuan-tuan, kena percaya gitulah. Mana sistem dia ialah sistem Islam. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, hancur langit dan bumi. Kalau ada sistem selain daripada sistem Islam, akan hancurlah kehidupan manusia. Dan hari ini kita boleh lihat kehancuran itu makin lama makin berada pada tahap yang cukup menakutkan.
Sebab apa? Sebab kalau ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, hancurnya langit dan bumi, dan kalau ada sistem selain daripada sistem Islam, akan hancurlah kehidupan manusia. Tetapi Allah memang pasti hanya satu, tuan-tuan. Tapi sistem hari ini manusia, dia menggunakan sistem-sistem yang selain daripada sistem daripada Tuhan yang satu tadi. Maka akhirnya, tuan-tuan, jadi cacah marba, tuan-tuan. Ya tak? Bukan main lagi. Dah komunis matinya, apa matinya, demokrasi pula. Tiba-tiba dalam demokrasi, apa demokrasi itu? Majoriti menang atas minoriti. Ya tak? Itu asal dia tak? Majoriti menang atas minoriti. Tiba-tiba parlimen di UK, di US ni sekarang ni. Ya tak? Walaupun minoriti, tetapi meluluskan perkahwinan betina-betina, jantan-jantan. Kalau demokrasi, majoriti, maka kenapa dibenarkan? Sebab majoriti menolak. Tapi ini semua sistem manusia, tuan-tuan. Lakonan manusia. Ya, kerana mereka tidak mengikut panduan yang sebenar-benar. Pasal apa? Balik tadi. Fattabi'ha, maka ikutlah. Apa tadi? Ha tadi kembali kepada syariat minal am. Maka ikutlah syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi buat apa? Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah utuskan Rasul ni dengan petunjuk Allah Ta'ala dan juga dinul haq. Petunjuk Allah Ta'ala diturunkan wahyu Al-Quran, dinul haq Islam. Maka Nabi datang, maka ikutilah kan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang syariat itu duduknya di bawah satu agama yang benar. Agama apa dia? Agama Islam. Cuma di sana Allah tambah, tuan-tuan, peringatan. Ingat, kata, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Jangan ikut hawa nafsu. Kerana sesungguhnya hawa nafsu itu tidak tahu. Tuan-tuan, nafsu ni dia tidak bertindak atas ilmu. Dia cuma bertindak atas keinginan semata-mata. Tuan-tuan. Jadi benda ini yang sedang berlaku hari ini. Allah kata jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Allah Ta'ala kata jangan kamu ikut nafsu kamu. Bila kita buat kajian, nafsu ini kekal ada dalam manusia, dia fitrah. Tetapi bila tidak dikawal nafsu ni, syaitan akan datang membisikkan perkara-perkara jahat kepada keinginan nafsu yang akhirnya diterjemahkan dalam perbuatan. Sebab apa? Sebab, tuan-tuan, manusia dia dua, tuan-tuan. Hati dan akal. Akal tadi, dia akan sentiasa mencari jalan. Asalnya mencari kebenaran. Tetapi akhirnya duduk atas kebatilan. Sebab apa? Sebab akal ini dia mesti dimulai dan dikuasai oleh hati yang orang kata duduknya kemuliaan. Itu asal. Hati dan juga akal. Hati dia mesti duduk kemuliaan. Maka pastinya akal akan duduk di atas kebenaran. Tetapi bila hati dikuasai oleh nafsu, maka akal tidak lagi duduk atas kebenaran. Tetapi akal akan bertindak mencari jalan untuk memuaskan nafsu. Cuba kita tengok, tuan-tuan. Kita ni ada nafsu kepada wanita-wanita cantik. Tak usah bohong lah. Tetapi dengan sebab hati yang mulia tadi, maka akal tadi yang duduk atas kebenaran tadi, maka akal pun mendapatkan kebenaran, hati pun bertindak atas kebenaran, maka dia cari jalan, dia menikah cara comel-comel. Dia tak buat kerja bukan-bukan, dia menikah. Tak cukup satu, dia asyik keluar rumah tengok perempuan cantik, asyik keluar rumah tu maka kahwin dia. 2, 3, 4, lebih tak ada. Tapi dia ada kemuliaan pada hati, dia ada kebenaran pada akal. Kebenaran itu didapati dan dengan hati yang mulia diterjemahkan menikah. Tapi kalau tidak, tuan-tuan, nafsu yang berkeinginan pada perempuan cantik, hati tadi tidak dikuasai oleh iman tadi, maka akhirnya nafsu tadi duduk di atas hati. Syaitan akan bisikkan perbuatan yang jahat. Akhirnya apa yang berlaku? Zina. Pasal nafsu dia tidak duduk atas ilmu, dia cuma duduk atas keinginan dia semata-mata. Maka nafsu tadi mesti ditundukkan dengan kemuliaan. Jangan diberikan ia peluang untuk ditundukkan oleh syaitan. Hari ini kebanyakannya ditundukkan oleh syaitan, laknatullah.
tidak oleh kemuliaan Allah Ta'ala. Tiada Tuhan melainkan dia. Itu jadi masalah. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni dia tundukkan nafsu dia. Dan bila dia tunduk nafsu dia, maka dia akan patuh pada semua perintah Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu wa amil lima ba'dal maut, dia akan beramal untuk dapat ganjaran kemuliaan lepas mati. Al-mujahidu man jahada hawa. Orang yang berjihad-jihad ni kan, ialah mereka yang berjihad menundukkan nafsu. Jangan mati kan, dia tak boleh mati. Dia mesti ditundukkan. Sebab nafsu ini suatu keseronokan yang Allah anugerahkan kepada makhluk dia. Cuma dalam padanya Allah bagi panduan, peraturan. Tundukkan nafsu, maka bersukarialah kamu dengannya, kerana ditundukkan oleh kemuliaan. Tapi kalau kamu tak tundukkan dengannya, maka kamu mengikuti keinginan nafsu yang tidak ada padanya ilmu. Akhirnya kamu akan menderita, kamu akan hancur. Di dunia lagi hancur. Ini benda yang kita mesti faham. Ya. Jadi ayat hari ini yang kata udkhulu fis-silmi kafah ini tuan-tuan, dia kena duduk di mana? Duduk di hati. Yang kita kata apa pun yang dipercayai, yang mulia, kalau tuan-tuan nak beramal dengannya, dia kena duduk di hati. Bagaimana nak menghidupkan dia di hati? Maka disebut-sebut dan dipikir-pikirkan benda itu setiap masa. Islamlah sepenuhnya. Islamlah sepenuhnya. Disebut suatu keyakinan yang benar, tetapi disebut-sebut, maka hiduplah dia. Seperti mana bermula yang paling tinggi sekali yang perlu kita hidupkan ialah Allah Ta'ala tadi. Ya ayyuhallazina amanu, hai kamu orang beriman, jika kamu benar-benar beriman, hiduplah iman kamu dengan apa? Uzkurullaha zikran katsira. Sentiasalah kamu sebut-sebut, ingat-ingat akan Allah Ta'ala. Dan bila hidupnya Allah Ta'ala di hati kita, maka Allah Ta'ala kata wasabbihu bukratan wa asila, maka sucikan Allah dalam perbuatan kamu. Itu baru sempurna tuan. Bukan sekadar mensucikan Allah pada asma-Nya yang mulia serta sifatnya yang agung. Dia tak selesai. Menyempurnakan dalam perbuatan kita, ia ada akan nama Allah yang mulia serta sifat Allah yang agung. Baru sempurna pengabdian kita kepada Tuhan kita, Allah Rabbul Jalil. Ya, Allah kena sebut Allah tu kan. Tuhan orang Islam ni nama dia Allah. Siapa yang beritahu? Allah sendiri. Bukan kita yang bagi nama tu kan. Pasal ni kecoh-kecoh ni biar kita semua faham. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah. Allah yang kata tu kan. Ya tak? Bukan dicipta reka oleh sesiapa juga di kalangan orang Islam. Kita namakan Tuhan kita Allah, tak ada. Ya tak? Allah Ta'ala yang Al-Quran sebut innani anallah, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Allah sifat apa dia? Esa. Jadi kalau ada manusia nak sebut Allah walaupun kafir, biarlah. Kalau dia nak sebut, pasal asalnya manusia itu lahir fitrah. Asalnya manusia itu lahir Tuhan dia Allah. Tetapi mereka menyeleweng kerana syaitan berkuasa atas nafsu, maka mereka menyeleweng, mengadakan agama-agama yang lain. Tetapi di dalam penyelewengan itu tetap ada saki baki fitrah. Jepun tanam kebersihan dalam diri dia sampai jamban dia punya bersih, boleh tidur. Kita tuan-tuan, ya dah, Allah Rabbi, nak pergi dekat pun tak apa nak larat tuan-tuan. Ya dah. Apa ni? Pasal ada fitrah. Maka kalau ada di sana dia sebut Allah, itu fitrah. Tuan-tuan. Tetapi bila kamu nak terjemahkan di dalam kitab kamu dan untuk diedar-edarkan, maka di sana ada persoalan besar yang perlu dijawab. Betul? Sebab kalau kamu nak terjemahkan kitab kamu, maka kita duk ngaji sekolah-sekolah biasa ni dah. Kalau kamu nak menterjemahkan sesuatu, maka penterjemahan itu mesti ada etika dia. Nama umum diterjemahkan kepada nama umum. Mana boleh nama umum akhirnya diterjemahkan jadi nama khas. Allah itu nama khas. Ya nak? Tuhan itu nama umum. Tuhan, nama umum. Siapa Tuhan kamu? Allah, itu nama khas. Maka dalam kitab-kitab mereka yang mereka cipta daripada nafsu mereka yang dikuasai oleh syaitan, maka di dalam kitab mereka Lord, God. Tapi mereka nak sebut.
kalau jumpa Cina Tuhan Allah, sebut. Sebab sebahagian daripada apa yang masih ada di dalam diri mereka, apa dia? Fitrah, tuan-tuan. Allah tetap Tuhan yang menciptakan mereka. Tapi penulisan dekat Indonesia, tuan-tuan sekali-sekali dengar kan, tersumpah, marilah kita kembali kepada Allah, Tuhan yang penuh kasih sayang. Dia punya baca-baca, ini kuliah bawah dia. Maka dengan itu Allah telah mengutuskan anaknya Isa, dah. Ini yang berlaku di Indonesia. Maka tak heranlah di Indonesia 2 juta setiap tahun orang Islam dia mengambil Kristian. Pasal Kristian dia kaji, dia sebut hari-hari, dan dia melihat pada kedudukan. Akhirnya di samping dia beri akan dakwah tadi, dia beri juga dalam bentuk duit, tuan-tuan. Manusia dapat duit habis. Maka dengan sebab itu kita menahan dan tidak membenarkan, sebab mereka tak mampu untuk menjawab mengapa. Kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Melayu, adakah untuk dibaca oleh orang Cina? Adakah untuk dibaca oleh orang India? Adakah untuk dibaca oleh orang putih? Tak, dibaca oleh orang Melayu. Apa tujuan kamu? Ini yang kata akhirnya hazard, sifat berjaga-jaga, tuan-tuan. Ada sesuatu yang tersembunyi yang Allah Ta'ala dia zahirkan. Apa dia? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Kamu kena ingat orang-orang beriman, Allah Ta'ala kata apa? Mereka sekali-kali tidak akan redha, Yahudi dan Nasara, kecuali dan setelah kamu mengikut cara mereka, tuan-tuan. Yang seperti mana hari ini yang berlaku, tuan-tuan. Kita dah mula ikut cara dia. Nampak tak? Ini yang dia lakukan. Jadi benda ni dia kena faham. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah. Allah ini Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, Tuhan kepada seluruh makhluk yang ada, tuan-tuan. Tetapi ia tak hanya diakui akan kemuliaan dan keagungannya oleh orang-orang yang beriman di dalam hati mereka masing-masing, bahawa tiada Tuhan melainkan dia, Allah. Selain daripada itu berlakunya syirik, tuan-tuan, maka dia telah mengutuskan anak dia lah, macam-macam, tuan-tuan. Akhirnya kalau Tuhan lisan, dia telah menggosokkan nama Allah Ta'ala yang dia kata la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah Ta'ala. Ya, dan ini benda dia, tuan-tuan. Jadi balik pada tadi, hari ini, tuan-tuan, kita sudah mula kena kembali balik. Apa juga kita tak nak buat, pasal kita berjumpa ni sekali-sekali. Tapi apa juga, di mana saja kita berada, kita mestilah menghidupkan kemuliaan di hati kita sebelum kita nak menterjemahkannya dalam perbuatan kita. Kalau kita nak buat sesuatu kemuliaan, saya nak bersedekah, hidupkan niat nak bersedekah tu di hati. Ceritakan tentang kemuliaan dia, ceritakan tentang kelebihan dia. Bukan sekali, tapi hari-hari dicerita. Akhirnya dia hidup subur di hati. Akhirnya insya-Allah kita akan menterjemahkan dalam perbuatan, tuan-tuan. Kita tahu dah, Allah bermula, tuan-tuan. Ni orang kafir ni, dia tahu ini adalah dia punya apa dia? Dia punya rahsia, dia punya formula dia. Ikut formula ni, semua akan mengikuti. Patutnya kita lah guna bermula formula tu, ingat Allah dan suburkan Allah di hati. Maka dalam kehidupan ini, maka bermula daripada Allah, tiada Tuhan melainkan dia, maka suburkan. Apa lagi kita nak subur? Suburkan kedua ibu bapa kita di hati kita. Suburkan isteri kita di hati kita. Suburkan anak kita di hati kita. Bila mereka subur hidup di hati, diterjemahkan dalam perbuatan, kita jadi anak yang mulia, yang berkorban untuk kedua ibu bapa kita. Kita akan, kalau subur isteri di hati, kita akan terjemahkan dalam perbuatan, kita jadi suami yang bertanggungjawab, bapa yang akan memimpin dan membentuk anak. Ini semua hidup di hati. Sikit je, bermula dengan ingat Allah, untuk hidupkan Allah di hati. Maka diterjemahkan dalam perbuatan kita hari ini, semuanya kemuliaan itu dihidup di hati. Tapi kita tak faham. Contoh satu benda yang besar, tuan-tuan, yang kata kul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, katakan orang beriman. Ya, apa dia? Ya ayyuhal kafirun. Hei kamu orang kafir. Nah, jadi ilmu dia cukup mudah. Apa dia kata? Mana kamu pergi jumpa orang kafir, kata pada orang kafir. Nah, itulah sepatutnya. Tapi kita, tuan-tuan, masa solat, lepas dia Fatihah, baca ya ayyuhal kafirun. Ada ke orang kafir depan kita? Tak ada. Untuk apa kita baca? Kena faham juga. Maka dibaca-baca tadi, diingat-ingat tadi, difaham-faham hari-hari tadi untuk apa? Menyuburkan, menghidup dan menyuburkan ayat itu di dalam hati kita. Yang apabila ayat itu hidup subur di hati kita, maka kita akan terjemahkan dalam perbuatan. Asal kita jumpa orang yang tak beriman, hei orang kafir, mari sini, aku nak cerita pada kamu suatu perintah oleh Tuhan kami untuk kami kata.
Bila dia hidup subur di hati. Bila dia hidup subur di hati, dibaca-baca dan diingat-ingat akan ayat itu. Pasal dia mula yakin. Setiap ayat itu diyakini. Tapi yakin, tapi tak hidup, tak jadi. Nah, dia yakin dan dihidupkan. Bagaimana dia? Itu dia suruh baca tu kan. Siapa yang baca Quran, dia boleh dapat kemuliaan. Bukan baca untuk dapat pahala, baca untuk menghidupkan setiap ayat di dalam hati. Termasuk udkhulu bisilmi kafah. Dia masuk Islam semuanya. Ya ayyuhal kafirun, duduk di hati. Dia terjemah. Jumpa orang kafir. Orang kafir, mai aku nak cerita pada kamu. Apa dia kata? Tuhan kami suruh cerita. Ada Tuhan kamu suruh? Nah, baca tuan. Dakwah. Apa yang dia kata? Pasal dia pun tak faham Arab dah. Kita pun tak faham. Tapi kita apa apa kita? Dengar sini kata, Tuhan kami cakap apa? Kami orang Islam beriman tak sembah macam kamu, kamu tak sembah macam kami. Apa pendapat kamu? Tanyalah dia, buat dakwah kena tanyalah. Dia pun kata betul lah. Tak? Tapi lah hati dia kata tak betul. Apa yang tak betul? Dia kata betul lah. Kami orang kafir tak sembah cara orang Islam. Tak? Tapi lah hati dia kata tak betul sebab orang Islam dia sembah macam orang kafir. Ayat kata kami orang Islam tak sembah cara kamu, kamu orang kafir tak sembah macam kami. Tapi orang kafir duk tengok, orang kafir tak sembah cara orang Islam. Tapi orang Islam hari ni tenggelam cara hidup orang kafir. Pasal apa? Tadi kan? Sebab segala kemuliaan itu dia bermula di hati. Maka kemuliaan Islam juga mesti hidup di hati. Tapi kemuliaan Islam hari ini hidup di mulut. Sebab apa kemuliaan Islam hidup? Kerana kita Islam daripada keturunan, warisan daripada nenek moyang kita. Sedangkan Islam kekuatan dia bermula daripada kita beriman Allah tiada Tuhan melainkan dia. Maka dengan sebab itulah dia yang menyatakan dengan penuh ketegasan, inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul Islam madina wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala minhu. Agama di sisi Allah sesungguhnya ada satu, Islam. Dia reda bagi orang yang beriman, Islam. Dan siapa yang cari selain daripada Islam tak diterima. Itulah kerana kami orang Islam. Tapi itulah sebabnya kami hanya berpegang dengan Islam dalam kehidupan kami. Kerana berpegang dengan selain daripadanya akan membawa kehancuran dalam kehidupan kami. Yang sudah terbukti ia sedang berlaku tuan-tuan hari ini. Boleh lihat. Itu sebab tuan-tuan, asal akhir sekali tuan-tuan Allah Ta'ala sebut kul. Nak kata kul ni katakan. Katakan Muhammad, katakan orang-orang yang beriman. Apa dia? Ghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Kerana Allah Ta'ala hantar kita, tapi jangan cakap dia. Dia bermula daripada satu kekuatan. Apa kekuatan tu? Hidup di hati. Bila hidup di hati tuan-tuan, maka Allah kata jawab benda ini kepada semua manusia. Tapi nak hidup tadi, dia kata ingat, sebut-sebut. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullah zikran katsira. Maka bila ada orang kata tak boleh buat undang-undang Islam ni, kita jawab ghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Kamu nak aku cari Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, sedangkan di hati kami sejahtera Allah, Tuhan segala-galanya. Boleh tak? Itulah sepatutnya kita jawab. Tapi nak jawab itu kena hidup di hati. Nak hidup di hati disebut selalu, bukan lepas solat je. Tapi di mana-mana kita berada, bersama dengan anak isteri Allah, bersama dengan rakan-rakan di pejabat Allah, di kedai kopi Allah, di pasar Allah, Allah di mana-mana Allah. Maka hidup Allah di hati. Maka kalau orang nak ajak kita pada sistem selain pada Islam, ghairallah, apakah selain pada Allah, abghi rabban, aku nak cari Tuhan, wa huwa rabbu kulli syai', di hati ini Allah sejahtera, Tuhan segala-galanya. Ini kekuatan. Maka letak di sini, saja nak bagi selingan tuan-tuan. Letak di sini isteri, bila cakap perempuan cantik, mana boleh perempuan cantik. Ni, perempuan yang paling cantik dalam hidup saya ialah isteri saya. Sebab apa? Sebab isteri duduk di hati tuan-tuan. Pasal apa boleh isteri duduk di hati? Kerana disebut-sebut selalu akan kemuliaan isteri. Mulia isteri? Kalau mulia sebutlah. Ini duk sebut kemuliaan perempuan lain. Pasal apa? Macam suami, isteri pun duk keluar tengok Shah Rukh Khan handsome, habis semua dantan lain handsome. Balik dia kata, tak kenal pula suami aku ni dah. Akhirnya cerai lah tuan. Asalnya benar tak berkasih sayang? Benar tuan-tuan, sebelum kahwin bukan main lagi, 5 tahun berkawan. Boyfriend, girlfriend, hari-hari telefon. I miss you so much, I love you. Lepas 5 tahun nikah, lepas nikah setahun bercerai. Macam mana? Saya pergi tuan-tuan, saya pergi mahkamah. Saya pergi mahkamah mendengar kes-kes yang seperti ini. 5 tahun berkawan, setahun tak dan jadi report polis. Saya buat terajak. Pasal apa? Adakah kasih sayang tidak benar? Benar. Pasal apa jadi gitu? Pasal tak hidup. Itu je tuan. Adakah keimanan kita tak benar? Benar. Pasal apa jadi kita langgar perintah Allah Ta'ala? Pasal tak hidup. Semuanya duduk di situ tuan-tuan. Itu yang kata mudahnya Islam.
Itu yang kita dah minta, ya Allah tunjuklah kami jalan Islamnya lurus. Mana ada minta jalan bengkang-bengkok. Tapi masalah hari ni kita pergi pilih jalan yang penuh dengan bengkang-bengkok. Habis simpang siur kita pilih. Sedangkan sambut Isra' Mi'raj bukan main lagi. Perempuan tua yang melambai-lambai, Nabi kata siapa itu? Malaikat Jibril lah. Nafsu yang mengajak kamu untuk lari daripada jalan yang lurus. Kita pun mengangguk-mengangguk. Bukan main lagi. Tapi dalam kehidupan kita, pantang kena ajak je. Habis kita ikut, tuan-tuan. Bila kita ajak, marilah kita kembali pada jalan yang lurus. Oh susah ni, ini ustaz ni, seorang-seorang dia jadi dagang, tuan-tuan. Ini dia masalah dia, tuan-tuan. Jadi balik pada tadi, saya nak akhiri pertemuan kita tengah hari ini, tuan-tuan, dengan meletakkan balik apa yang saya nak sampaikan, iaitu kemuliaan kita duduknya pada kemuliaan hati. Yang apa juga yang ada di hati diterjemahkan dalam perbuatan. Apabila kita beriman pada Allah, maka kita akan ambil Islam. Maka akal dia akan duduk kebenaran. Kebenaran dia adalah dasar Islam, tuan-tuan. Jadi kemuliaan hati ialah beriman pada Allah. Kebenaran akal adalah syariat yang Nabi bawa, yang ada dalam agama kita, iaitu Islam, tuan-tuan. Selain daripada itu, maka tuan-tuan, lihatlah dengan mata kepala sendiri akan kesesatan, kehancuran kehidupan mereka, tuan-tuan. Adakah kita nak anak cucu kita dalam keadaan itu? Tak, tuan-tuan. Jadi marilah kita kembalikan diri kita terutamanya kepada kemuliaan itu dengan kita menanamkan dalam hati-hati kita dan mengambil Islam sebagai jalan kebenaran. Kita letak benar-benarnya daripada akal kita. Akhirnya akal yang sentiasa melihat pada kebenaran Islam diterjemahkan oleh hati yang mulia dalam perbuatan. Semua hidup kita, tuan-tuan, jadi beres insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.